نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Makasih kepada pengurusi Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama dan selamanya saya mengucapkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kurniaan nikmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu dimuliakan kerana taat kepada Allah dan Rasul. Yang pertama sekali kita perlu faham bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasul ini adalah mutlak. Satu kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita semua. Cuma apa yang perlu kita faham iaitu perkataan ta'ah. Orang Melayu kata taat. Perkataan taat ni digunakan taat nombor satu Allah dan Rasul. Kita panggil taat pada Allah dan Rasul. Taat kepada kedua ibu bapa, taat kepada suami, dan taat kepada pemerintah ataupun disebut sebagai ulil amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya taat kepadanya. Wa ati'u Allah wa rasulah wa ati'u Allah wa rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin daripada kalangan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan perkataan taat kepada Allah dan Rasul dalam Al-Quran ini begitu banyak sekali. Jika kita nak nukilkan pada malam ini, begitu banyak. Dalam surah An-Nisa contohnya, kesan daripada taat kepada Allah dan Rasul
wa may yuti'illaha wa rasulah, mana-mana orang yang taat kepada Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ayat ini diceritakan bahawa diturunkan dengan asbab seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Thauban bin Bujdad. Dia merupakan bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi merdekakan dia. Hidup bersama Nabi, duduk dengan Nabi. Dia kata, tidak ada erti hidup aku hari-hari ini melainkan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta dia pada Nabi. Dia tengok Nabi, Nabi senyum, dia senyum ke Nabi. Satu hari dia fikir satu perkara. Apa benda yang dia fikir? Sampai muka dia wajah dia berubah sebab fikir. Dia masuk jumpa Rasulullah. Rasulullah tengok muka dia lain macam. Rasulullah kata, kenapa Thauban? Tak senyum sangat hari ni, biasa senyum. Dia kata, Rasulullah, tubuh tak sihat. Dia kata duk fikir satu benda. Sampai tak boleh lena, tidur fikir. Dia duk fikir apa? Dia kata, Rasulullah, akhirat nanti Rasulullah duduk syurga tinggi-tinggi dengan para sahabat, dengan para nabi. Saya nak duduk syurga di mana tak tahu. Saya nak duduk di mana tak tahu. Thauban. Allah Ta'ala turunkan ayat menjawab pertanyaan Thauban ini. Bukan main-main lah. Wa may yuti'illaha war rasul, mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Nescaya mereka ini, kata Allah, an'ama Allahu 'alaihim, mereka bersama dengan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat pada mereka. Pada siapa dia? Minan nabiyyin, daripada golongan nabi-nabi. Thauban tolong tanya, sampakah hari ini kita dapat jawapan dia? Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, berfirman, mana-mana orang, tak kira Thauban ke, siapa ke, yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu kemuliaan yang pertama yang kita dapat pada malam ini. Baik. Perkataan taat, kemuncak kepada seseorang menjadi hamba Allah, iaitu orang itu taat pada Allah Ta'ala. Ta'ah, lawan dia maksiat. Saya selalu sebut nama seorang ulama daripada benua India, mujaddid yang hebat, nama Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi, dia sebut bahawa seseorang yang berjaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemuncak dan kemanisan seseorang menjadi hamba Allah. Dia pun buat dua perbezaan. Perbezaan yang ketara. Seorang yang buat ibadah ada naluri taat, dengan orang yang buat ibadah tidak ada ketaatan pada Allah. Sebab tu kemuncak pada pahala. Dia ada taat, dia ada hasanat, dia ada sawab, dia ada thawab. Sebelah pahala. Sebelah dosa dia ada maksiat, dia ada sayyiat, dia ada khataya, dia ada dhunub. 4 sebelah dosa, 4 sebelah pahala, 4 sebelah dosa. Yang kita nak sebutnya taat tu, taat. Dan kita kena sebut lawan dia
maksiat. Ta'ah ni tuan-tuan, kata dia, menggerakkan hati untuk seseorang merasa kemanisan menjadi hamba Allah Ta'ala. Ciri dia sentiasa mencari yang terbaik dalam amalan dia. Kalau kita sebut hak terbaik ini, kita nak cari hak siapa lagi kalau tidak hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita nak cari hak siapa lagi? Dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan kehidupannya, tutur bicaranya, pergaulannya, hukum hakamnya. Kita nak cari hak siapa kalau tidak Nabi kita? Sebiji-sebiji Nabi sebut keluar daripada mulut Nabi itu sebiji-sebiji. Macam emas ketul yang keluar daripada mulut Nabi cukup berharga untuk kita ambil panduan untuk kita jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Dalam bab apa kita cari Nabi? Dalam bab apa? Kalau bab keluarga lah, kita kata bab keluarga. Nabi kata khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu dengan keluarga kamu. Aku contoh yang paling baik dalam masalah keluarga. Nabi sebut gitu. Orang pun duk tengok, orang panggil duk selongkar rumah tangga Nabi ni. Ada ataupun tidak komplain daripada isteri-isteri Nabi? Tidak ada. Tidak ada komplain daripada isteri-isteri Nabi nak kata Rasulullah ni balik lewat malam lah, Rasulullah ni begitu, Rasulullah ni cerewet, Rasulullah ni. Ada? Tidak ada. Cari komen daripada isteri Nabi. Ya, isteri Nabi bukan seorang. Kita hak isteri seorang pun komen banyak. Apatah lagi kalau orang tu isteri 2, 3, oh lagi berlori komen. Kalau tu isteri ramai, je tertanya isteri nombor 1 dia macam mana? Cik abang di rumah, tak balik pun tak apa Ustaz kata. Dah, tanya hak nombor 2 pula macam mana? Semenjak pasang 3 dah balik hak nombor 3 tu, kita tak ada apa dah. Cuba tanya Ummu Salamah, isteri Nabi, bagaimana Rasulullah? Dia tak jawab Rasulullah. Rasulullah ni gini, lebih Ummu Aisyah lah, mata-mata Aisyah muda. Tidak ada pada mulut perkataan Ummahatil Mukminin, tidak ada. Itu Nabi. Hal tu yang kita kena ikut. Sebagai seorang ketua keluarga, yang mana Nabi SAW memuaskan hati semua isteri dia. Nabi tak kaya dah, tapi Nabi cukupkan keperluan. Kita kadang-kadang hidup kaya tapi jiwa tak kaya. Harta kaya banyak, nak apa boleh. Makcik, nak gelang berapa orang? Boleh. Suami kebun 6 gelung, kebun harum manis. Tak habis nak makan sampai kecil manis, makan banyak. Sekali musim buah helok tu berapa puluh ribu keluar hasil. Tapi ghinan nafsi tidak ada. Kekayaan hati, budi dan jiwa ni tidak ada. Manusia tak boleh hidup dalam keadaan begitu. Dia mari serabu, dia mari macam-macam. Punca manusia jadi gitu tu satu benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut apa? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
wa kadzalikal yawma tunsa. Wa man a'rad an zikri, mana-mana orang yang berpaling daripada ingatan aku. Maknanya ingatan Allah apa ni? Al-Quran ni. Orang tak ambil tahu Al-Quran, tak mau hidup dengan Al-Quran, tak cari akhlak Nabi dalam Al-Quran, tak cari hukum Allah dalam Al-Quran, tak cari hukum Allah supaya nak taat pada Allah. Dia tak mengendahkan Quran. Hidup dia kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tuhan sempitkan kehidupan dia atas muka dunia. Harta banyak tapi kehidupan tu sempit. Di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat Allah Ta'ala bangkit dalam keadaan buta matanya. Mata atas muka dunia nampak, akhirat buta. Dia tanya Allah, lima hasyartani a'ma. Ya Allah, hari ini kenapa kami buta? Wa qad kuntu basira. Atas muka dunia kami boleh melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kerana apabila mari ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kamu buat-buat lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu akan dilupakan oleh Allah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab tu ketaatan kepada Allah, apabila seorang tu saya kata berjaya mencari yang terbaik, nak untuk menyelongkar yang terbaik, mestilah selongkar kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada yang terbaik. Siapa lagi perlu kita tengok? Sahabat yang disebut sebagai generasi yang terbaik. Orang hari ni sibuk duk cari amalan, hak Nabi tak buat, hak sahabat tak buat. Saya pun heran. Lepas tu dia claim, dia kata hak ni hak terbaik. Terbaik apa? Nabi tak buat, sahabat tak buat, tu bukan terbaik. Itu terkeji. Tak boleh pakai, tak jadi amalan, tak jadi pahala. Sebab tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi dia minta cukup keperluan hidup dia. Tak kaya tapi cukup. Nabi ajar kepada kita doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pendek doa Nabi ajar, tapi maknanya Allahumma akfini, ya Allah cukupkan aku dengan benda yang halal, sampai aku tak berkenan benda haram. Benda halal cukup, nak berkenan benda haram macam mana? Wa aghnini, mukayakanlah aku ya Allah dengan bifadlika, kelebihan yang ada pada kamu. Mukayakanlah aku ya Allah sampai aku tak minta dengan siapa-siapa dah, ya Allah aku minta denganmu. Cukup dah hidup Nabi? Cukup. Ada tak isteri Nabi komplain, sepanjang saya hidup dengan Rasulullah ni makanan lalu tak cukup? Tak ada. Sebab isteri Nabi pun ada jiwa cukup. Isteri kita macam mana pula Haji? Nah, abang kata nak beli saya, semua orang beli. Bini dia tengok mereka tu sayang ke bini dia, duk beli 2 bulan beli sorak, 2 bulan beli sorak. Nah, abang tahu nikah dengan saya beli apa? Dia kata, tak ada beli apa. Nah, tu dia. Nak beli macam mana, dia kata abang pun tak beli, abang jam pun tak beli, cincin pun tak beli, nak beli apa, dia kata. Duk minta kepada suami lebih pada keperluan. Tu jadi kacau. Dia suami duk berhutang kata sebab nak mencukupkan keperluan isteri. Tapi ada yang isteri boleh menerima suaminya seadanya, boleh hidup susah senang bersama, sebagaimana isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bahagia ke hidup? Oi, bahagia. Nabi tak bergurau ke? Nabi serius gitu ke? Tak, Nabi bergurau dengan isteri dia. Kehidupan inilah yang manusia perlu. Tuan-tuan, kalau harta kita banyak macam mana pun, tapi cucu segan nak balik rumah kita, seronok? Tanya cucu, awak yang segan nak balik rumah tak awak? Kedekut. Cucu kata tak awak dia kedekut. Nah, kebun harum manis banyak, dengan cucu pun akak jual beli harum manis.
Cucu-cucu ni kalau ada tok wang begitu cekik dia mampu cepat sikit. Dia jadi gitu. Sampai cucu pun jadi tak mau balik rumah kita sebab tok wang kedekut sangat. Bukan dia lah tu. Apa yang kita cari sebenarnya hidup atas muka dunia? Baik, kita tengok para sahabat. Para sahabat, ketaatan kepada Allah dan Rasul tu dia pegang sungguh-sungguh. Bila duduk ramai-ramai, Uthman ibn Affan, saya selalu cerita untuk kita sama-sama ambil pengajaran. Uthman ibn Affan kaya bukan main. Rasulullah kata siapa dia boleh bebaskan telaga itu daripada Yahudi itu, tidak ada benda yang boleh bagi kecuali surga yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sahabat ni dia dengar surga, ketak ni, ketak orang sini panggil dah, ketak dengan surga ni. Nak masuk surga bukan takut nak masuk tu, rasa nak pergi, nak mati terus nak masuk surga. Jiwa sahabat. Balik ambil duit nak beli telaga. Musim tu musim kemarau, orang duk beli telaga, orang duk beli air dengan Yahudi memang bila musim kemarau orang nak pada air, dia angkat harga tu biar jadi tinggi, dia orang tak mampu beli, dan orang beli secara terpaksa. Itu perangai Yahudi. Kalau ada Melayu panggil gitu, Melayu Yahudi dia panggil. Ada jenis gitu lah. Orang memerlukan barang tu, masa tu dia naik harga sebab dia tahu masa tu orang perlu. Perangai Yahudi gitu. Tawar jual beli dia jual pada aku telaga ni. Yahudi kata, mana boleh aku berniaga ni. Uthman pun ambil duit. Ambil. Tak boleh, tak boleh. Sikit mungkin tak boleh lah. Uthman kata boleh, aku bayar kamu sekian banyak ni. Macam mana? Dia termenung juga tengok duit ni, bawa ni duit ni. Kita nak beli tanah orang kena buat gaya Uthman juga. Nak buat payah bawa duit pakcik. Boleh tak ni? Duit ada dah depan ni. Boleh nak jual beli tanah ni. Uthman duk berkira dengan dia. Dia kata gini Uthman kata jual separuh. Dia kata separuh macam mana? Telaga bukan boleh kerat dua. Telaga tak. Dia kata gila, kita gila. Hari ni hari kamu, esok hari aku. Hari ni kamu, esok hari aku. Macam mana? Yahudi tu dia fikir dia singkat sangat. Nak kecerdik sangat, bodoh juga Yahudi ni. Tak apa, dia kata ambil duit ambil. Telaga boleh, dia fikir gitu. Uthman kata hari ni hari aku, okey. Uthman kata ramai-ramai orang duk tunggu nak ambil air. Uthman kata hari ni telaga ni milik aku wakafkan, ambil air banyak mana ikut suka kamu. Free, tak payah bayar. Tak payah bayar, ambil banyak mana pun. Ambil. Esok Yahudi tu buka meja, tak ada orang nak beli dengan dia. Sengih-sengih dia. Zahabah Uthman, dia kata semua sembelih aku hidup-hidup, dia kata. Dia kata semua sembelih aku hidup-hidup. Esok mari Uthman kata gini, jual habis. Dia pun jual habis. Jual bukan telaga je, nak kebun-kebun tu dia jual. Sampai lah ni kita pergi Madinah tu, ada lagi Bi'ru Uthman dan kebun Uthman ibn Affan. Boleh pergi. Dia ni dia pagar, tinggi dia pagar. Boleh pergi tengok. Uthman ibn Affan. Dan harta Uthman ibn Affan ni masih ada lagi dijaga oleh kerajaan Saudi sampai sekarang. Harta wakaf dia. Tu harta Uthman. Uthman ni bunyi syurga terus pergi ambil. Terus pergi ambil. Uthman ni juga adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Fikir pasal umat sehingga beliau mengumpulkan Al-Quran. Fikir pasal umat. Dia tak fikir sahabat, dia tak fikir untuk diri dia saja, dia fikir pasal umat. Kerana Nabi yang ajar dia begitu, tuan-tuan. Dalam peperangan Khandaq, duk gali parit itu, Nabi duk gali, sahabat lain keletihan masing-masing berhenti. Masa tu musim kemarau, makanan pun kurang. Masing-masing minta izin Rasulullah nak balik rumah kejap. Orang ni kata nak balik rumah, kata Jabir, aku melihat Nabi SAW ambil tali ikat perut dia. Nabi makin kuat ikat perut, Nabi makin kuat bekerja. Aku tahu, dia kata Nabi lapar, Nabi pun tak makan lagi. Sahabat semua tengok Nabi duduk bekerja. Jabir bajak makan rumah dia. Bukan makanan ada sangat. Ada sikit-sikit makanan roti keping-keping gitu je.
Duk letak dalam tu buat macam bubur itu. Duk koyak roti letak tu buat macam bubur, campur daging sikit. Ajak Rasulullah. Rasulullah pergi ajak habis orang lain. Jabir balik rumah dia, isteri dia kata, makanan tak cukup gini-gini. Jabir beritahu Rasulullah, saya ajak Rasulullah je. Rasulullah kata Jabir, kamu balik, kamu jangan angkat dan buka tudung puyuk itu lagi mana aku tak sampai. Nabi pun sampai, lebih kurang 40 lebih orang sahabat, tuan-tuan, ramai. Dia buat kerja dia ramai, bukan sikit. Nabi buka puyuk. Nabi ni, saya nak cerita Nabi. Allah, dia ambil, dia cedok, dia bagi sahabat makan dulu. Allahu Akbar. Kalau kita lah boleh sahabat begini, siapa tak sayang? Siapa tak sayang kalau kita boleh sahabat gini? Tak apalah, awak makan dululah. Buka durian ni isi kuning, awak makan dulu. Saya makan biji sudahlah. Kita melantak kita dulu. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata Nabi ni, mana sabar orang sayang ke dia. Seorang pengkaji barat, Allah, tadi saya ingat nama dia ni. Asalnya dia kaji sirah Nabi ni, dia nak memburukkan Nabi. Asal dia orang Eropah lah, dia nak memburukkan Nabi. Asal dia gitu, dia nak kaji sirah Nabi, tujuan untuk memburukkan Nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah ke dia. Dia kaji-kaji tak jumpa buruk yang ada pada Nabi SAW. Dia kata insan ini hebat, dia kata. Hebat macam mana? Macam mana boleh orang sayang pada dia semua orang? Macam mana orang boleh sayang? Dan kecintaan orang kepada Nabi itu bukan zaman ia sahaja, sampai ke zaman sekarang pun kecintaan itu dia kata seolah-olah mata rantai yang disambung daripada orang dulu sampai ke sekarang, disambung sampai pada hari ini. Benda ni tidak ada kepada seorang tokoh yang disebut sebagai tokoh yang boleh membawa satu perubahan besar kepada masyarakat dia. Tidak ada pada Mahatma Gandhi, tidak ada pada Mao Zedong, tidak ada pada Abraham Lincoln, tidak ada pada kuasa besar dunia yang lain. Ni nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Contoh tengok sahabat yang cinta pada dia, tabi'in yang cinta pada Nabi, sampai pada kita. Perasaan kasih dan sayang cinta itu sampai pada kita. Dan tuan, kalau dia seseorang pemimpin yang hebat pada zaman dia, orang pada zaman dia sahaja yang sayang kepada dia. Betul tak? Contohnya negara kita Malaysia lah. Orang yang berjuang bersama Tunku Abdul Rahman, mungkin dia sayang kepada Tunku Abdul Rahman, tapi hak belakang ni kerajaan terpaksa buat program untuk pulihkan semangat kemerdekaan yang ada. Rakyat pun dah jemu dah. Rakyat kata, tidak ada orang yang sampai ke zaman berzama-zaman orang boleh tetap kasih sayang kepada dia melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Dah sekali orang tu kaji masuk Islam dia lah sekali. Sebab benda ini satu benda yang pelik, dia kata benda yang ajaib. Bermakna dia ada satu benda, rupa-rupanya benda yang mengikat kecintaan kita kepada Nabi kita, iaitu agama ni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan suruhan agama. Taat kepada Allah dan Rasul ni suruhan agama. Bila seorang taat kepada Allah, mesti dia taat pada Rasul. Bukan sama Allah dengan Rasul, tidak. Kerana apa maklumat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia ni, untuk nampak seorang contoh manusia macam mana yang aku nak, Allah Ta'ala mesti turunkan kepada Rasul. Walikulli ummatir rasulan. Dan setiap umat ini ada Rasul. Dan akhirat esok Tuhan panggil bersama dengan umat dia.
Bagaimana kata hadis Nabi SAW, yub'asun nabi wa ma'ahur rajul. Bangkit seorang nabi, seorang pengikut dia. Yub'asun nabi wa ma'ahur rajulani. Bangkit seorang nabi, dua orang pengikut dia. Yub'asun nabi, bangkit seorang nabi, walaysa ma'ahu, tidak ada seorang pun bersama dengan dia seorang-seorang. Rupanya ada nabi yang tak ada pengikut, ada. Tapi Rasul dan Nabi ni mereka tak berputus asa. Seorang pun seorang pengikut dia, dua orang ke dua orang. Macam kita jugalah. Kita nak sebut benda kebenaran, seorang nak ikut kita, tak apa seorang. Orang lain tak mahu kepada kebenaran, tak apa. Kita nak bawa sunnah Nabi SAW. Orang kata kita, orang kata macam-macam, tak apa kata. Sebab apa? Sebab kita bawa benda yang benar. Tuan dirahmati oleh Allah. Kita balik pada saya sebut tadi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ayat Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah, mana-mana orang yang yuti'illah, taat kepada Allah dan Rasul, faqad faz, sungguhnya dia itu berjaya, fawzan 'azima, dengan kejayaan yang besar. Sebab dia lain. Contoh saya bagi dah, orang taat pada Allah ni, kalau dia bersemayang, dia ambil cakna waktu semayang pukul berapa. Dia tunggu semayang tu, masuk waktu dia tunggu. Dia semayang sebagaimana Nabi ajar kepada sahabat, begitulah dia semayang. Segala kelengkapan, persiapan untuk jadi sembahyang itu, sembahyang terbaik, dia buat. Itu tanda orang taat. Tapi kalau orang buat ibadah, dia tak kira nak sembahyang pukul berapa. Dia nak sembahyang asar dekat dengan maghrib pun tak apa. Dia nak sembahyang maghrib entah pukul berapa pun tak apa. Nak sembahyang isyak pukul berapa pun tak kisah. Asalkan sembahyang sahaja. Lepas sembahyang tu dia rasa lega. Oh, nasib baik dan, dia kata. Waktu nak habis ni tak? Dia kata nasib baik dan. Ni orang sembahyang bukan tahap ketaatan kepada Allah. Dia hanya sembahyang sekadar melepaskan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia. Sebab tu Allah Ta'ala janji ketaatan. Sebab tu Allah Ta'ala janjikan ketaatan. Allahu Akbar. Payah nak jadi manusia yang taat ni. Baik. Lagi pasal ketaatan. Kalau dia melaksanakan muamalah dengan orang, dia ada ketaatan kepada Allah Ta'ala, dia akan berhubung dengan orang mengikut cara yang Allah Ta'ala nak. Cakap dengan orang bercakap. Cara macam mana Tuhan nak? Ya, pertama kalau bercakap ni, faqulu lahu, kamu katalah pada orang ni, qawlan karima. Qawlan karima, perkataan yang mulia. Kepada siapa tu? Terutamanya bercakap dengan ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wajib, Allah Ta'ala kata, aku wajib kepada kamu, taat pada aku, tidak boleh syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan buat baik pada ibu bapa kamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Buat baik pada dia. Kalau dia tua, jaga dia dengan baik. Dan kamu hendaklah kamu kata kepada dia qaulan karima, perkataan yang baik-baik pada dia. Ibu ayah ni, mungkin anak-anak kecil-kecil ni boleh bercakap yang baik dengan ibu ayah, tapi bila dia dah dewasa, dia jumpa bini dia pun segak, mak dia pun dia tak layan mana. Cakap dengan mak pun lebih kurang. Padahal mak kita tu kita kenal daripada mula-mula kita beranak atas muka dunia ni, keluar daripada perut ibu tu, kita kenal mak kita dulu. Bini kita kenal masa kita nak menikah dengan dia, kita kenal.
Tapi duk peraja ke bini, ya Allah. Bini pula mulut banyak. Bukan bini sini, tempat lain. Nah, tak mau balik rumah abang. Mak dekat dia mengumpat ke mak mertua. Memang menantu dengan mak mertua ni payah nak baik. Menantu perempuan ni payah. Mak abang ni begini dia kata. Abang pula jenis lah. Cik mani. Nah, takut ke bini pula sikit-sikit. Jadi tak apalah, tak payah balik lah, tak payah balik. Dengan dia tak payah balik. Sepatutnya dia nasihat, sepatutnya. Awak jangan kata gitu, tu mak saya. Dia jadi mak saya dulu sebelum saya jadi suami awak. Dia tu jadi mak saya dulu sebelum saya jadi suami awak. Salah mak kita sekalipun, kita jangan tunjuk bahawa kita bela isteri kita. Kita mesti kata mungkin mak tersalah. Lepas tu kita pergi nasihatlah mak kita. Mak, nasihat yang baik. Tengok Nabi Ibrahim cakap dengan ayah dia, kan baik. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Dia ajak ayah dia fikir, ayah, kenapa ayah sembah benda hak tak bagi manfaat pada ayah? Dengar pun tak boleh, melihat pun tak boleh. Kalau ayah lapar, dia tak boleh hulur makanan. Ayah dahaga, tak boleh hulur air, ayam. Kenapa nak sembah benda tu? Senyap dia tak kata apa. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilm. Ya ayah, saya ni bawa ilmu ni. Saya ni Nabi, fattabi'ni, ikut saya. Ahdika siratan sawiyya. Saya bawa ayah jalan yang betul. Ya abati la ta'budis syaitan. Ayah, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Syaitan ni musuh Allah, ya Ar-Rahman. Kenapa dia tak guna nama lain? Dia guna Ar-Rahman. Ayah, jangan sembah syaitan. Kerana Allah Ta'ala ni, syaitan ni musuh kepada Tuhan Ar-Rahman. Siapa dia Tuhan Ar-Rahman? Tuhan yang beri makan pada ayah, beri minum pada ayah, beri umur pada ayah, kudrat semua, rasa mulut ayah, semua Tuhan bagi. Ayah dia boleh jadi jenis orang hangin sikit, boleh jadi jenis orang tak boleh nak nasihat, dan dia rasa tercabar bila anak dia nasihat. Jenis gitu. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata Ibrahim, kalau mau bercakap begini lagi jaga. La arjumannaka, aku nak rejam kamu dengan batu. Mak aku nak ambil batu, nak lempar pada kamu. Wahjurni maliya, berambuh daripada rumah aku, jangan duduk sini. Ayah jenis angin. Jenis anak kata ayah, dah lah isap rokok tu. Nampak tu batuk. Ni rokok ni puncut. Mu tahu apa? Tu waktu untuk isap rokok pun dia tu kawan aku minggu lepas mati. Aku isap rokok okey. Tu jenis tu. Jenis perangai ayah Nabi Ibrahim tu. Bukan tuan-tuan ni orang lain dia. Berdoli lah aku nak isap apa pun. Dah, ada jenis gitu. Tu ayah Nabi Ibrahim. Tapi saya nak sebut qaulan karima. Perkataan yang baik Nabi Ibrahim jawab. Qala salamun alaik. Selamat ayah, selamat. Sejahtera ke atas ayah, tak apalah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Astaghfirullah Rabbi, saya nak minta ampun dengan Allah Ta'ala bagi pihak ayah. Mudah-mudahan Tuhan ampunlah ayah. Allah, Ibrahim menangis minta dengan ayah dia, waghfir li abi, ya Allah ampunlah dosa ayah aku. Itu Ibrahim.
Allah Ta'ala kata, minta maaf Ibrahim, ayah kamu bukan daripada kalangan kamu, aku tak boleh bagi. Sebab ayah dia tahu Nabi Ibrahim tu betul, tapi ayah dia lawan juga. Allah Ta'ala tutup pintu hati. Macam puak kita semua ni lah. Kalau puak kita ni ada jenis tahu benda betul tapi lawan juga, Tuhan memang tutup pintu hati. Tak usah kata apa lah. Tu qaulan karima. Apa salah cakap baik-baik dengan ayah, dengan ibu bapa, walaupun dia tu salah. Tegur dia dengan cara yang baik, sebab itu qaulan karima, perkataan yang baik. Tak perlu pun kata benda yang betul-betul menyakitkan hati dia. Kalau kita kata tu dia jadi sakit hati, kenapa perlu menyakitkan hati? Sampai hari ini berapa orang ibu yang mengalir air mata kerana anak dia. Tuan-tuan, saya dulu cerita dulu. Biasa duk pergi ceramah rumah orang tua. Tapi bukan negeri ni lah, negeri lain. Rumah orang tua, anak-anak pergi letak situ. Rumah pengasih dia panggil. Saya pergi ceramah lebih kurang sejam. Ceramah kehidupan, gini, kematian, gini. Dia pakat dengar semua. Sudah tu tanya makcik tu, makcik umur berapa, anak berapa orang makcik? Dia kata anak ada 6 orang. Anak ada 6 orang. Duk berapa tahun nak makcik sini? Duk 6 tahun dah sini. 6 tahun. Pakai tongkat 2 dah. 6 tahun. Anak-anak pernah mari tengok, 6 tahun seorang pun tak mari tengok Ustaz. Mari dulu, hantar sini tu tak mari. Duduk mana anak? Tak apa, dia tak ambil tahu pun tak apa. Kita duduk sini seronok dia tu. Duduk sini seronok. Anak-anak tak ambil tahu pun tak apa. Sampai mak ayah kata begitu. Ada seorang lagi, kawan saya seorang lagi tu lagi gelak, dia cerita. Dia turun pada kereta tu, ada makcik peluk dia seorang. Tua dah, dia mari peluk kawan tu. Dia kata lamanya tak jumpa, kenapalah tak mari mak sini, dia kata gini. Dia kata kenapalah tak mari tengok mak sini, gini. Kawan saya ni terpegun. Mak aku mati lama, dia kata. Ni mak mana ni? Takut ayah dulu ada kahwin muda, kau boleh tahu tak? Dia diam duk kahwin sebelah siam. Rasa macam tak ada, dia kata. Nah. Makcik tu pun tengok atas balik. Allah minta maaf lah, dia kata. Muka awak serupa dengan anak saya. Dia duk ingatkan anak dia dah. Makcik ada berapa orang anak? Saya ada 7 orang. Muka awak ni sama dengan anak saya nombor 3, dia kata. Orang kata minta maaf. Dia makcik tu minta maaf. Minta maaf dengan kawan saya ni. Tuan-tuan bayar, saya pergi peluk orang lain sebab teringat sangat ke anak. Menteri dalam parlimen baru ni mendedahkan peruntukan lebih banyak lagi kepada rumah untuk jaga warga emas, sebab peningkatan jumlah warga emas yang terbuang begitu banyak. Dalam parlimen baru ni. Ini bukan satu benda yang bagus tau. Ini bukan satu benda yang bagus. Bermakna ramainya anak-anak pada hari ini tak ambil tahu berkenaan dengan mak ayah dia. Ramainya anak-anak pada hari ini tak ambil tahu berkenaan dengan mak ayah dia. Saya ambil masa 3 minit, jangan azan lagi. Sebab duk tengah live ni, nanti turun dia punya live nanti. 3 minit kita azan, kita iqamah tu, insya-Allah. Baik. Cuba tuan-tuan bayang. Bila ramai rumah orang tua, baik. Saya nak sebut pada tuan-tuan je. Hak selalu saya sebut selalu dah. Tapi sini tak sebut lagi rasanya. Kita orang Melayu ni biasa dak minta apa makcik? Panjang umur, murah rezeki. Betul tak? Yang pertama, kita minta panjang umur, kita nak pergi mana? Cuba sebut. Kita minta panjang umur tu sampai panjang, sampai anak kita letak rumah orang tua tu. Dah apa-apa duk minta panjang umur, Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya umur kita ini di tangan Allah. Apa yang perlu kita minta, ya Allah,
cukupkan umur aku dengan ketaatan. Biar sampai aku mati boleh masuk syurga. Kalau mati umur 40, 40 tak apa. Janji boleh syurga. Asalkan dapat syurga. Kalau mati umur 60, 60. Kalau umur 90 mati syurga, tak apalah. Masuk syurga. Ni minta, ya Allah, panjanglah umur saya. Allah nak duduk lama lagi. Tuhan pun bagi panjang umur 90 lebih. Lepas tu anak-anak pun boring lah mak ni. Maksud merepek 90 pergi hantar rumah orang tua. Duduk rumah orang tua. Baru pada muka. Nama-nama tanah-tanah, kebun-kebun haruman ditukar nama dia semua sekali. Sebab tu kita kata jadikan anak kita ni taat kepada Allah. Perkara pertama yang Luqman pesan kepada anak dia, ibu-ibu ayah sekalian, la tusyrik billah. Jangan kamu syirik pada Allah. Bermakna Luqman ajar kepada anak dia tauhid, taat pada Allah, tu nombor satu. Karena anak yang taat kepada Allah dan Rasul, tidak mungkin anak itu akan derhaka kepada mak ayah dia. Tapi kita tak, pera-pera anak ni duk hantar pergi mengaji jauh-jauh, tak apa. Anak tu bagi 200, anak ni bagi 300, anak ni kita makan pencen, dia kata. Belum tentu. Tak, sebab apa? Isteri dia tu kita tak tahu lagi macam mana. Isteri dia kata, bang bagi 50 sudah ke mak? Orang tua nak beli apa? Nyakit pun banyak. Kita pun senyap. Tak kata apa. Cuba tak fikir. Pentingnya bagi ilmu agama ni pada anak-anak. Ni dak kita. Oi, jangan main. Anak-anak bila tak habis dah tak, sekolah menengah tak terima dah. Baru nak pergi daftar sekolah tahfiz. Baru nak cari mana-mana madrasah. Baru nak cari mana-mana pondok. Anak saya ni ustaz tak boleh apa dah. Sekolah tu pun buang, sekolah ni buang. Baru pergi letak tahfiz. Satu yang pening cikgu tahfiz duduk jaga tu. Sekejap terjun kot pintu, sekejap terjun kot tangga. Anak ada sekejap ponteng. Anak tak mahu mengaji, mak ayah suruh mengaji. Mentaliti orang kita, rosak pergi ke agama. Rosak pergi ke agama. Kenapa tak hantar hak cerdik-cerdik ni? Hak 6A, 7A ni kenapa tak hantar hafal Quran? Tak. Saya ada buka sekolah hafal Quran di Matayang. Nama Mahat Tahfiz Ilmu Quran. Saya dah sebut awal lagi. Sekolah saya tak terima. Minta maaf lah, kita tak terima jenis mak ayah nak mari letak untuk anak-anak dia kita baiki. Tak, dia pun tak boleh nak baiki anak dia. Apatah lagi kita nak jaga 20 orang nak suruh kita baiki. Porak. Maaf lah. Nah, ini bukan pusat pemulaan akhlak ni. Mak ayah dia fikir gitu, serabut duduk rumah gini, orang kampung kata, mari hantar sini. Lepas tu mari sini, buat masalah. Apa benda begini? Hak cerdik-cerdik tu patut mari hantar biar jadi ulama. Hak cepat hafalan tu mari hantar jadi ulama. Ni dah dia saintis, hak ni tu, hak ni. Dah hak bongsu ni apa? Bongsu ni hafal Quran je ustaz. Hafal Quran je dia kata. Geram aku nampak tu muka. Oh, jadi ngaji agama ni je. Tengok sekarang lah. Tak ada seorang imam nak ganti imam lain. Payah bukan main. Mati seorang perampok, 10 perampok ada. Mati seorang imam nak ganti imam lain, Masya Allah. Mak ayah tak fikir ke benda ni? Kita semua tak fikir ke? Tuan, ada juga orang kata, anak saya jadi ngaji tahfiz ni tak apa, jadi imam pun tak apa dah. Oh, dia pandang lekeh kerja imam ni. Dia pandang lekeh pada Quran ni, sedangkan habis sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Sebaik-baik Nabi sebut. Dia tak nampak sebaik-baik tu. Hak sebaik-baik nampak boleh jadi profesor, boleh jadi saintis, boleh pergi ke mana-mana, duk kira ke dia 1000 sebulan. Oh, hak tu lah. Kalau menantu yang tu balik lah, Allah. Lama tak tengok. Begitu. Mak mentua ni. Hak menantu duk buat bendang ni. Seluk tarik kerbau dekat betih ni, tu tak pandang mana. Hak tu masuk bukan main sedap pun jadi masin. Nu hak duk Kuala Lumpur tu. Hak rambut kuning-kuning, bulu mata duk gitu gedik-gedik maskara tu. Tu baru menantu sungguh. Biar macam hantu pun. Apa? Bagi duit banyak. Bukan orang sini saya ceritalah. Kat tempat lain. Jadi kesimpulannya saya nak bagi akhir dah. Bukan senang untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kerana nak masuk syurga itu tidak ada jalan shortcut, dia tidak ada. Kita mesti menempuh jalan yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita tanya diri kita sendiri, tidakkah kita rindu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Nabi dalam syurga, sebagaimana Sauban fikir macam mana nak masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang ketiga saya tutup dengan kisah sahabat seorang sahabat, Abdullah ibn Ruwahah, nak bagi tahu dia nak syurga ni. Nabi kata kalau bendera itu jatuh daripada tangan Ja'far, disambar oleh Abdullah ibn Ruwahah. Nabi kata, Nabi sebut nama dia dalam peperangan. Nabi kata kalau bendera jatuh pada kawan ni, disambar oleh Abdullah ibn Ruwahah. Menangis Abdullah ibn Ruwahah, menangis. Sahabat tanya, takut ke nak mati? Takut? Dia kata, aku tak takut, tapi aku rasa terharu. Sebab Nabi sebelum ni tak pernah sebut nama aku, tiba-tiba dalam peperangan Nabi sebut. Aku rasa cukup terharu, gembira sampai menangis, gembira sangat. Dia pergi berperang. Sahabat duduk berkemah, sebelum pada perang tu berkemah tempat duduk makan, dia tak makan. Sahabat kata, mai makan. Abdullah ibn Ruwahah, mai makan. Dia kata, minta maaf aku puasa. Sahabat marahlah, puasa apa nak pergi berperang ni? Makan sikit ambil tenaga. Dia kata, sahabat, aku berpuasa di atas muka dunia sebab nak berbuka dengan bidadari di syurga. Dia mati dalam peperangan itu dan boleh berbuka dengan bidadari di syurga. Allahu Akbar. Nabi janji pada dia. Itu Abdullah ibn Ruwahah. Hidup dia macam mana? Taat kepada Allah dan Rasul, dan meletakkan Allah dan Rasul di hadapan lebih daripada segala-galanya. Mudah-mudahan kita mempunyai ciri-ciri tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi